yang dibanti Baitul Puasa Masjid Baitul Mahabbah Syekh Saudi Sahadat sudah sampai sebelum PKP dulu sekali, ini kali kedua lah. Wa imam bila rasul warga hadir siap rasul para jamaah ayah-ayah wala pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur kita kepada Ta'ala pada malam ini dapat kita berkumpul dalam rumah Allah Ta'ala, dapat kita melaksanakan apa sunnah baginda Rasulullah SAW, dan kita melaksanakan salat rawatib dan salat sunnah, salat fardu maghrib sampai jamaah. Dan sini kita terus dekat beriktikaf untuk berada menjadi zikrullah. Kita melaksanakan kita berusaha melaksanakan apa sunnah bagi Rasulullah kehidupan kita, untuk kita mengumpul sebanyak mana dana saham akhirat kita melalui amal-amal saleh yang kita lakukan dengan niat kita yang tulus dan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqamah hingga akhir hayat kita, insyaAllah. InsyaAllah untuk bicara kita pada malam ini biar saya ambillah dan dua hadis daripada 40 hadis peristiwa akhir zaman yang dikarang oleh Abu Ali Al-Bajali Al-Adwi Al-Maliki. Syekh ni dah Fardu Syekh kami dalam takdir beberapa bulan yang lalu kan. Jadi kita ada saya bawa beberapa surah dan makcik lah ya. InsyaAllah untuk malam ni kita tengok mukadimah dan kita tengok hadis yang pertama berkaitan dengan peristiwa akhir zaman ya. Di mana kita maklum bahawa sudah lebih daripada 1400 tahun hijrahnya. Pada tahun ini 1443 hijrah dan kalau kita campur 13 tahun Nabi kita berada di Makkah sebelum hijrah, dah satu berapa 1456 kan. Jadi kalau kita lihat jarak di antara Nabi dan Rasul, antara Rasul ke Rasul kurang lebih 1500 tahun. Dan kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir kan. Jadi kalau kita tengok segi teorinya begitulah kan. Padahal umur dunia itu singkat lah kan. Maka walaupun Allah rahsiakan bila berlaku tanda kiamat sehingga tak tahu pada Nabi, siapa pun tak tahu kan. Itulah ada hikmah di sebaliknya untuk kita sentiasa bersedia untuk menghadapi kemusnahan alam ini yang secara menyeluruhnya ya. Jadi alhamdulillah walaupun sampai ke saat ini kita masih lagi dapat merasakan nikmat nikmat Islam, nikmat iman ya Allah yang kita buah daripada usaha kegigihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda, para tabi'in, para tabi'in sehingga alim masih kita dapat masa kita mengucapkan nikmat iman pada hari ini ya. Walaupun begitu kita lihat tugas itu telah dipikul diuruskan oleh para alim ulama, ulama warasatul anbiya ya. Jadi itulah diwariskan oleh Nabi kita baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita ya. Jadi para sahabat juga, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama sedang berganti untuk memikul tugas yang besar iaitu dakwah sebagai pewaris Nabi ini. Tak ada lagi Nabi selepas ini. Walaupun di Hulu Kelangan pernah ada mengaku Nabi Rasul Melayu Pak Kahar, tapi alhamdulillah lah awal dah dia bertaubat. Sebab saya tak pernah jumpa dia pun, pernah jumpa dengan menantu dia, bekas menantu dia, sebab pernah rawat cucu dia lah, anak kepada anak dia beberapa tahun lepas lah ada isu kaitan dengan musuh mengamalkan ajaran-ajaran kita, ada kaitan dengan jin dan sebagainya tapi mudah-mudahan dia bertaubat lah kan? Sebab di situ kita lihat mereka ni para Nabi tak pernah ada noktah akhir mana sentiasa aktif di dalam tugas mereka, semangat mereka inilah untuk Islam itu sendiri untuk terus tegak di atas muka bumi ini. Kita lihat pada hari ini 1/5 dari penduduk dunia telah merasai nikmat iman dan Islam oleh itulah kita lihat walaupun dari masa ke semasa umat Islam selalu tiba mana petaka, ditimpa bencana dan sebagainya
bermacam-macam ujian, bermacam-macam mehnah, bermacam-macam tribulasi dan sebagainya yang ditimpakan oleh Allah Taala. Namun begitu dengan limpah kasih sayang serta rahmat Allah SWT kepada kita umat Islam ini, mana masih lagi wujud, umat Islam masih lagi wujud pada hari ini, masih lagi mempunyai nilai-nilai agama. Oleh itulah kita lihat dalam kehidupan ini masih mempunyai nilai-nilai agama, masih wujud lagi umat Islam, walaupun kita mengakui adanya sebab adanya kekurangan di sana sini, pastilah. Jadi Al-Quran hadilah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sebagai pusaka untuk kita, yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah kepada kita umatnya. Jadi kita tidak akan sesat selama-lamanya. Habis sebut lan tadilu abadah, tidak akan sesat selama-lamanya. Oleh itulah kita lihat, kita pegang pada Al-Quran dan hadis atau Sunnah ini pegangan yang tidak luntur bagi kita, untuk pastikan itulah sebagai sumber segala kekuatan ataupun keterangan serta keterangan untuk kita yang lengkap, yang jelas tentang identiti Islam itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah. Walaupun ada lahir pada hari ini digelar kumpulan Al-Quraniyun, dia pegang Al-Quran. Saya ada beberapa dalam, tapi dia masak ustaz lah, kata ada sebelah gerawat isteri dia, dia untuk WhatsApp dia kata macam-macam dah dia argue. Dia ni pernah jadi walaupun dari segi latar belakang tengok tak ada beda agama sangat, cuma lagi kedutaan kita di Mesir kan. Jadi oleh itu dia pegang itu walaupun dia tak pegang pada hadis Al-Quraniyun, mana golongan yang menolak ataupun disebut menolak hadis, dia tolak semua walaupun hadis itu walaupun memang ada yang palsu, tetapi dia tolak semua. Itulah yang dia kata kita nak menunjukkan bahawa bukannya lemah Al-Quran itu sebab hadis-hadis yang menerangkan kaitan Al-Quran itu nak tunjuk juga kemuliaan hadis Rasulullah yang sebenar. Tapi pada hari ini kita lihat begitulah, ada digunakan idea oleh iblis dan syaitan untuk pastikan kita sesat, bergaduh dan sebagainya. Itu kerja mereka. Jadi sebenarnya segala permasalahan, segala yang berlaku pada hari ini, yang pastinya terus berlaku dan akan berlaku, di mana cuma kita sebab ada penghujung dunia ini, sebab mungkin bulan lepas dibincang di antara masjid surah berkaitan Isra Mi'raj kan. Di situ ketika Nabi kita sama menuju ke langit, masa mereka Mi'raj itu sendiri pun kita lihat dan ditunjukkan zaman itu umur dunia pun dah bongkok berapa lah, dah lebih 1400 tahun yang berlalu, pastilah dah lama. Mana tanda-tanda awal kiamat dah ada dah lama. Cuma kita sekarang tunggu tanda akhir, tanda besar yang 10 yang kita sepakat tanda lama dari hadis bagi Rasulullah SAW. Jadi oleh itu bagi Rasulullah SAW tidak ada satu yang tertinggal terhadap baginda. Jadi cara-cara untuk kita menghadapi, cara-cara untuk kita menyelesaikannya pastilah berpadu pada dua yang Rasulullah tinggal, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Jadi dalam inilah termasuklah masa-masa yang dihadapi oleh Islam pada hari ini, pada akhir zaman ini. Manakala walaupun kita lihat dah lebih 1400 tahun berlakunya peninggalan Nabi kita pada kita juga, supaya kita dapat jaga diri kita, sebagai terdapat berwaspada, tetap berada dalam keadaan yang mana ajaran-ajaran murni yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, supaya kita terhindar daripada segala kerosakan, segala kemusnahan dan bahaya kesesatan yang pastinya terus berlaku dan akan terus berlaku. Jadi oleh itu Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya seperti disebut daripada hadis Rasulullah, hadis rawahu Muslim. An Abi Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarat az-zuhr fa nazala fa shalla thumma sa'ida al-minbar fa khataba hatta hadarat al-'asr ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. رواه Muslim. Di mana artinya pada Abu Zaid, iaitu Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu kata baginda Rasulullah SAW bersolat subuh bersama kami, berjemaah bersama kami. Kemudian baginda terus naik ke atas mimbar dan berkhutbah sehingga sampai masuk waktu salat zuhur. Kemudian baginda turun dari mimbar dan bersolat zuhur bersama kami.
Seselesai solat zuhur, baginda terus naik lagi ke atas mimbar dan menyambung khutbahnya sampai masuk waktu asar. Maka setelah selesai solat asar, baginda naik lagi ke atas mimbar dan melanjutkan khutbahnya sehingga tenggelam matahari sampai maghrib lah. Macam mana Rasulullah berkhutbah pada sahabat juga daripada subuh sampai maghrib. Jadi baginda beritahu kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang bakal terjadi. Daripada kita pada masa inilah. Maka sesiapa yang terpandai di antara kami, dialah yang paling banyak menghafalnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi khutbah baginda SAW itu yang panjang lebar itu pada satu hari telah diterangkan hal-hal berkenaan dengan makhluk, daripada awal penciptaan makhluk sehingga akhir, sehingga kiamatlah, hingga musnah alam ini. Sudah panjang satu hari ya. Mungkin peristiwa itu juga untuk menunjukkan kepada sahabat untuk ingatkan balik kan peristiwa yang berlaku. Jadi kita lihat di sini di mana Rasulullah cerita berkaitan dengan awalnya penciptaan makhluk ataupun manusia itu sehingga ke akhir zaman, dan perkara berkaitan dengan alam barzakh boleh cerita, dan juga lebih lagi hari kiamat. Jadi oleh itulah berkata Huzaifah bin Al-Yaman, terkadang aku terlihat sesuatu telah aku lupakan dalam khutbah tadi. Jadi maka kembali ingatanku kepada khutbah Rasulullah SAW, maka aku mengingatinya kembali. Jadi sama dah hanya salah seorang kamu yang mengenal semua sahabat yang telah lama hilang dari ingatannya bila dia bertemu semula dengannya. Itulah mana Rasulullah ingat kembali lah. Kisah kita mungkin banyak dalam hadis baginda sebelum ini. Jadi maka dalam kitab inilah dinukilkan beberapa buah hadis, dikumpulkan beberapa buah hadis bagi Rasulullah berkaitan dengan peristiwa itu akhir zaman. Kitab ini lebih pada tanda-tanda awal kiamat. Jadi kita lihat adalah dengan mengikut 3 panduan yang telah ditunjukkan, yang telah diberitahu oleh baginda Rasulullah, itulah sebagai mana dapat menyelesaikan masalah berlaku pada akhir zaman ini yang kita hadapi. Terbuka di hadapan kita jalan untuk bawa kita ke jalan yang selamat di dunia ini, lebih lagi lah di akhirat kelak. Oleh itulah untuk kita capai kebahagiaan yang kekal di akhirat nantilah. Jadi dalam hadis yang lain, hadis Muslim juga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halaka an-nasu fa huwa ahlakuhum, rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang berkata orang ramai yang di sekarang ni halakan nas, maknanya sudah rosak. Dia kata jika ada cakap begitu, maka orang berkata itu dia yang paling rosak di antara mereka. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu ketika menulis hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia berikan penjelasan lebih kurang. Pertama, larangan semacam yang disebut oleh Rasulullah tadi, larangan berkata bahawa orang ramai telah rosak. Adalah untuk orang-orang yang mengatakan semikian tadi dengan tujuan rasa bangga lah, bangga diri dia bahawa sebab dia tidak rosak, orang lain rosak. Macam tujuan dia begitu. Dan dengan tujuan merendahkan orang lain, maka dia merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain tadi, maka demikian itu adalah haram lah. Jelas. Ada pun orang berkata seperti itu kerana dia melihat kurangnya perhatian, kurangnya perhatian orang ramai terhadap agama. Dia kata mereka serta didorong oleh perasaan sedih melihat nasib yang diambil oleh umat Islam pada hari ini, oleh mereka yang timbul daripada masa mereka perasaan cemburu apa terhadap agama tadi. Maka katanya tidak ada salahnya dari segi apa yang Rasulullah sebut tadi. Demikianlah yang diilahkan oleh para ulama, dan begitulah cara mereka yang menghuraikan permasalahan-permasalahan berlaku pada hari ini. Di antara alim ulama yang berpendapat begitu ialah contohnya Imam Malik, Malik bin Anas Al-Khattabi, Al-Humaydi dan lain-lain. Maka kita lihat itulah menjadikan bahawa hadis ini suatu peringatan kepada kita bila mengurangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman ini, seperti yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Faqih Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, iaitu almarhum Ahmad Fahmi Bezabdak. Jadi walaupun banyak kitab-kitab yang ringkas yang dikumpulkan hadis-hadis dan diurai ringkas oleh beliau, boleh bagi apa kita. Kita tengok hadis yang pertama
di mana berkaitan dengan peristiwa akhir zaman ini. Rasulullah sebut, an Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'azzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharifat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu wad'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud At-Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Artinya daripada Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda pun bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, jadi khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar. Empat orang lah, Sayyidina Abu Bakar, Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman Affan dan Sayyidina Ali. Jadi dan gigitlah sunnah-sunnahku itu dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baharu, yakni bid'ah, keadaan agama lah yang diada-adakan, kerana sebenarnya tiap-tiap bid'ah itu adalah dalalah, sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi kita lihat di sini, hadis ini mengandungi pesan-pesan yang sangat berharga oleh baginda Rasulullah SAW bagi kita lah umatnya, terutama bila kita berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilah ini. Zaman kita pada akhir zaman ini yang penuh kacau bilah, yang penuh perselisihan, pergaduhan, peperangan dan sebagainya, yang sedang kita hadapi sekarang inilah. Oleh itu, sesiapa yang mahu selamat, maka hendaklah ia mengikuti tunjuk ajar yang telah disabdakan oleh Rasulullah dalam hal ini lepas untuk kita selamat di akhir zaman ini yang berlaku. Pertama, hendaklah ia melazimi takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa jua, dengan mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala perintah Allah dengan penuh, dan meninggalkan segala Allah dengan penuh taat. Mengerjakan perintah Allah itu maksud takwa mereka. Itu pertama, untuk kita selamat daripada peristiwa akhir zaman ini berlaku macam-macam fitnah dan sebagainya. Yang kedua, mentaati perintah pihak menguruskan hal ehwal kaum muslimin, walaupun seandainya mereka sendiri itu daripada golongan hamba asalnya. Selama mereka yang penting tadi, selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, itu penting. Jadi dan yang sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin, kerana patuh kepada penguasa yang punya sifat-sifat inilah berarti patuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kedua. Dan ketiga, untuk kita selamat daripada akhir zaman yang berlaku pada apa ini fitnah, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Empat orang khalifah yang menggantikan Rasulullah selepas wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini copyright apa yang telah dilakukan sebagai Rasulullah sebagai pemimpin negara Islam pertama dunia, itu Madinah Munawwarah, berlandaskan kepada Sahifah Madinah ataupun pelbagai petulis pertama dunia. Jadi para sahabat inilah yang dah dididik Rasulullah daripada awal, dan telah mengganti Rasulullah walaupun ada 2 tahun, ada 20 tahun dan sebagainya. Itu yang iaitu berpegang kepada, maksudnya pada sunnah Nabi dan para rasyidin ini, bermaksud
berpegang kepada pahaman ahli sunnah wal jamaah lah. Sebab pada akhir-akhir zaman ni macam-macam pegangan kan, Syiahnya dan juga ada lain-lain iaitu berpegang kepada pahaman dan amalan ahli sunnah wal jamaah yang mana yang hanya penganut pahaman ini sajalah yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan juga bertuah untuk dapat syurga pada hari kiamat nanti. Itu yang ketiga, pegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah khulafa rasyidin. Dan yang terakhir keempat, Rasulullah kata untuk selamat di akhir zaman ini dengan keadaan pengajian masalah fitnah dan sebagainya, menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah. Perkara baru dalam bid'ah agama, berkaitan agama tak diadakan, dia tidak adakan Rasulullah, tetapi dia tidak ada dalil, tidak ada usul dalil-dalil yang Islami dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bid'ah dalalah, bid'ah asal. Iaitu apa jua pahaman dan amalan ditambah kepada agama Islam yang sempurna ini, yang sempurna dan lengkap, dan ditambah lagi padahal tidak ada dalil, tidak ada usul berkaitan, tidak ada dalil, tidak ada asal, tidak ada usul asal dia daripada yang mana contohnya perkara yang baru itu diadakan bid'ah menurut pengertian syarak, yang ini bukan bid'ah yang bukan bid'ah dalalah. Contohnya berkaitan dengan yang ada asal, ada dalil segi agama, itu tidak dalalah walaupun bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, yang baik. Contoh yang kita buat zikir lepas salat dan sebagainya, tahlil arwah semua itu tak ada masalah, itu ayat-ayat Quran dan hadis-hadis sebagainya. Mungkin itu telah susuk oleh para ulama kita sebelum ini pun, zaman penjajah dan berapa orang sampai ada ratus tahun lebih kan, semuanya ayat-ayat untuk yang baik. Tapi ada yang golongan tertentu dia kata itu bid'ah dan sebagainya, tak boleh buat lebih baik maksiat lagi. Wa na'udzubillah. Itu kerja-kerja musuh kita untuk merasakkan umat Islam supaya bergaduh di akhir zaman ini. Kadang-kadang perkara furuk tu tak zikir, tak salah kalau tak ada masa dalam semasa gerak boleh zikir, tak salah. Dia kata kalau berzikir itu lebih baik pada maksiat. Wa na'udzubillah. Tak buat furuk, tak buat masalah. Tapi sebenarnya ada isu juga kan. Contoh kalau kita cara halusnya kita tak berzikir pada Allah, akhirnya manusia akan jauh daripada Allah, dan mudahlah untuk musuh-musuh kita buat apa saja bila jauh daripada Allah, nak cucuk hidung, nak perkataan kata kalau Islam. Tapi itu kan cara halunya. Jadi itulah kerja kita musuh kita sampai ada sebab berpegang dan sebagainya. Kerja-kerja mereka untuk merosakkan. Jadi yang keempat tadi mana bid'ah tadi yang dolalah, dia sesat, tapi hanya namakan bid'ah menurut pengertian logat saja ataupun bahasa saja, itu bid'ah yang hasan, yang baik. Mana dia ada asal usul dari daripada Al-Quran, yang tidak bertentangan. Jalan sesat itu sudah pastilah memang yang sesat kan. Jadi oleh itu kita Rasulullah sebut empat ini kita akan selamat daripada yang berlaku pada akhir zaman ini. Jadi oleh demikian itu kita sebagai umat baginda yang pastinya yang nak selamat daripada apa yang sedang berlaku pada hari ini akan terus berlaku. Sehingga akhirnya tadi munculnya 10 tanda akhir, tanda besar kiamat, iaitu dengan asap keluar atau disebut pada dukhan pada bumi ini, Dajjal, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, itu tanda besar lah. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, itu matahari akan terbalik, mana tiba naik sebelah barat, turun sebelah timur. Tahapunya Al-Quran, hilangnya Al-Quran ke bumi, itu di antara yang besar yang berlaku. Cuma kita lihat pada hari ini, untuk kita selamat, walaupun kita dah rasa terpiah fitnah dan sebagainya berkaitan, walaupun Dajjal belum keluar lagi, tapi fitnahnya dah memang dah kita rasa lah bahan-bahannya. Jadi kita lihat di sini di mana Rasulullah sebut tadi, yang penting kita ambil pertama yang Rasulullah sebut solusi selamat tadi ialah apa dia? Takwa. Takwa pada Allah. Rasulullah sebut tadi, hendaklah kita melazim takwa pada Allah. Selalu disebut diingatkan kita dalam khatib pada hari jemaah ini. Jadi sebab itulah kita, Allah Ta'ala menciptakan kita manusia ini. Allah beri nikmat kepada kita sangat banyak, dan tidak terhitunglah oleh kita. Jadi oleh itulah Allah menjadikan kita di kalangan manusia juga Rasul. Allah terlatih Rasul di kalangan malaikat, terlatih di kalangan jin, di kalangan binatang dan sebagainya.
Jadi turunkan pada mereka tu wahyu. Contoh macam Nabi kita tak Muhammad ialah Al-Quran sebagai wahyu. Jadi oleh itulah walaupun kita yang Rasulullah lain kitab-kitab daripada Nabi kita Taurat, Zabur, Injil sebagainya semua daripada Allah. Cuma pada hari ini tidak kita pakailah sebab kebanyakan yang lain-lain itu telah diubah oleh para ahli ulama mereka. Cuma Al-Quran Allah jadi sehingga akhir masa kiamat nanti. Tak akan sehingga kiamat tidak akan diubah oleh siapa yang berusaha untuk mengubahnya. Kalau banyak usaha-usaha Allah ini untuk mengubah, tapi Allah tidak izinkan, Allah jaga. Tapi Allah kita Allah Al-Quran. Juga Allah perintahkan makna kita ni manusia agar dibenarkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang tadi, yang takwa tadi lah. Jadi bersegera kita melakukan kebaikan, menghali pada melakukan perbuatan munkar dan sebagainya, berusaha wujudkan kebahagiaan bagi kita manusia ini, bergaul sama manusia dengan penuh kasih sayang, saling bekerjasama, saling tolong-menolong, semangat sedekah yang tinggi. Itu maksudnya berusaha untuk mengulurkan tangan untuk membantu saudara yang lain dan sebagainya. Peristiwa kita berkaitan dengan isu banjir dan sebagainya kan, mana tengok tunggu lumpuh di kalangan kita yang sama ada segi usaha, tenaga, wali, masa dan sebagainya kan, betul-betul untuk tolong-menolong dan bantu-bantu. Jadi itulah kita lihat sikap inilah seorang itu akan dapat kemenangan, dapat kebahagiaan, dapat sama ada di dunia, lebih lagi di akhirat kelak lah yang pastinya kita nakkan. Jadi itulah Allah sebut surah Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa fasajadu. Akhirnya anda ingatlah ketika kami beriman kepada malaikat, tunduklah yang diberi hormat kepada Nabi Adam, lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat kepada malaikat lah. Walaupun itulah lagi punca iblis yang telah derhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi kita lihat di sini takwa Rasul sebut tadi kan, untuk bersama hendaklah kita melazimkan takwa, yang mana takwa lah jalan keselamatan kita di akhir zaman ini. Salah satu daripada apa yang sudah sebut dalam hadis tadi, yang mana taujih ataupun bimbingan yang paling besar bagi kita dalam hal ini adalah takwa kepada Allah, di mana takwa merupakan himpunan segala kebaikan dan pencegahan daripada segala keburukan ataupun kejahatan. Dengan takwa orang beriman akan dapat sokongan, dengan takwa orang beriman dapat pertolongan daripada Allah SWT. Itulah sebab kita akhir zaman macam-macam kacau dan sebagainya tadi kan, maka Allah membantu. Sebab Allah sebut surah An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Maksudnya sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan orang-orang yang berusaha untuk perbaiki amalan-amalannya. Jadi oleh itulah Allah janjikan kepada orang bertakwa ini rezeki yang baik di dunia ini, dan juga terlepas daripada kesulitan dan kesusahan di dunia, dan lebih lagi di akhirat nanti. Jadi Allah sebut dalam surah yang kita guna ayat Sigudina ni, surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Banyak restoran-restoran guna gantung ayat ni. Tak ada yang penting tadi dia niat tadi untuk dia ingat kepada Allah balik bersalah. Kalau jadi wafat tak boleh lah pada ayat Quran ni. Jadi yang untuk wafat untuk pendidik dan sebagainya, contohnya tadi lah tujuan untuk sebagainya. Kalau dia gantung sebuah hiasan untuk dia ingat pada Allah, tak salah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ila akhir ayat surah At-Talaq. Yang mana siapa yang bertakwa pada Allah, dari mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, jalan keluar daripada yakni segala perkara yang menyusahkan, serta memberi rezeki dan jalan yang tidak terlintas di hatinya. Yang itulah surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Jadi dengan takwa inilah Allah akan melindungi, Allah akan melindungi kita dengan takwa tadi daripada muslihat dan tipu daya musuh pada akhir zaman macam-macam ini. Bila kita takut nanti tipu daya Dajjal yang bersekongkol dengan iblis akan bantu mereka. Dan Allah sebut surah Ali Imran ayat 120. Allah sebut wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Dan kamu akan bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan bahayakan kamu sedikit pun. Sebab kita akhir zaman ni banyak tipu daya iblis dan syaitan. Dia tak nak putus asa. Jadi Allah juga berikan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebut surah Al-A'raf ayat 156.
wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan rahmatku liputi tiap-tiap sesuatu, maka aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi manakala ketika di akhirat pula bila kita nak tadi Allah tunjuk tadi kaitan dunia kita selamat seperti itu, di akhirat nanti orang takwa ni akan berada di sisi Allah, berada di sisi Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Maksudnya sesungguhnya orang-orang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga yang indah dan yang di dekat beberapa sungai, di tempatnya yang sungguh bahagia di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya, lagi yang berkuasa melakukan kehendaknya. Surah Al-Qamar ayat 54 dan 55. Maknanya di akhirat nanti orang bertakwa ini akan tadi di dunia ini selamat kan, di akhirat dapat berada di sisi Allah. Jadi banyak ayat dan hadis yang menyebut tentang keutamaan dan faedah takwa ini. Ia adalah suatu perkara yang pelik. Yang pelik kerana ketakwaan adalah jalan orang-orang mukmin dan akhlak para nabi dan para rasul. Jadi Allah sebut surah Al-An'am ayat 90. Ulaika alladhina hadallah fa bihudahu muqtadi, ila akhir ayat. Mereka di nabi-nabi itu, itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka turutlah oleh wahai Muhammad akan petunjuk mereka itu. Jadi ketakwaan juga merupakan panduan yang disiapkan oleh Allah bagi semua hamba-Nya kita pada hari ini, sama ada terdahulu ataupun yang datang kemudian ini. Siapa beriltizam dengannya, maka dia beruntung, dan siapa yang menolak maka akan binasa dan rugi. Na'udzubillah. Kalau sebut surah An-Nisa ayat 131, walaqad wasfanna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah perintahkan orang-orang diberi kitab dahulu daripada kamu, dan juga perintahkan kamu iaitu adalah bertakwa kepada Allah, dan jika kamu kufur ingkar, maka ketahuilah sesungguhnya Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan ingatlah adalah Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi itulah yang boleh menyelamatkan kita. Bahkan dalam akhir zaman inilah kita berusaha untuk kita jadikan hamba Allah, jadikan umat baginda Rasulullah yang sentiasa diberi pertolongan oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk kita selamat daripada segala kacau bila, segala kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini. Maka oleh itulah kita berusaha sedaya mampu. Yang penting adalah kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tadilah yang utama untuk kita selamat. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi kuatan oleh Allah. Jadi walaupun tanda-tanda kecil dah banyak, dah berlaku, terus berlaku. Cuma kita dah tunggu tanda besar ini, dan semuanya itu adalah di mana Nabi kita untuk supaya kita selamat tadilah, berwaspada dan sebagainya. Contoh tanda-tanda kecil dia banyak dah berlaku, tidak peduli soal haram halal atau haram harta mereka pada hari ini kan. Itu memang dah berlaku banyak dah. Berperangai buruk itu memang dah lama dah berlaku. Orang-orang bodoh yang menguruskan urusan umum, itu pun memang dah banyak berlaku dan terus akan berlaku. Dan tempat ilmu akan diangkat, itu nanti matikan para alim ulama sebagainya, itu pun dah lama berlaku. Jadi semuanya itu yang penting kita dapat hindarilah, sebab kita dapat waspada apa yang sebut untuk kita bacakan doa, kita berdoa pada Allah. Contohnya kita misalnya setiap kali dah tasyahud akhir kita kan, kita baca doa, kita minta berlindung daripada Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ini pun diajarkan oleh umat kita dahulu lagi, walaupun dajjal bertimbul lagi kan. Jadi oleh itu kita berusaha kita supaya kita terus tidak dibolak-balikkan hati kita pada akhir reda itu sehingga akhir hayat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kuatan pada kita. Kita berusaha untuk mengamalkan sunnah bagi selama kehidupan kita, dan kita akan dapat syafaat pada baginda, bantuan untuk melancarkan perjalanan kita ke syurga nanti. Itu kita insya-Allah. Sebab kita kata umur di akhir zaman tak panjang. Kalau Ustaz umat hidup baina siti masa rahim dan 70. Jadi akhir kala semoga Allah pelihara iman kita dan menyelamatkan kita daripada fitnah, segala fitnah akhir zaman ini.
dan kita istiqamah di akhirat kita insya-Allah. Apa yang baik itu Allah Taala, apa yang baik itu daripada Allah yang baik majlis ini. Aku lupa di Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma faqihna fid din wa inna taj'alna fahna bima 'allamtana ya Allah arhamar rahimin. Allahumma shrah sudurana min al-Qur'an al-Karim wa imanana ya Allah arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum.